Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia inayah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi dapat hidup di dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang merupakan Nabi terakhir, umat Nabi terakhir. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umat Muhammad ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kullukum, semua daripada kamu, yudkhilunal jannah, akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, kecuali orang yang ingkar. Qila man ya'ba, bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang ingkar, yang tidak mau ke syurga? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, siapa ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke syurga. Wa man asani, siapa yang melanggar perintahku, melakukan maksiat, faqad aba, maka sesungguhnya dia adalah orang yang ingkar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah dah bagi tahu, kullu ummati, semua umatku, kullukum, semua ni, tuan-tuan, akan masuk syurga kecuali orang yang melakukan larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa benda ini adalah larangan, jangan buat, maka kita jangan buat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baru saja menyambut sambutan Maulidur Rasul
2 hari lepas hari Khamis. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, 12 Rabiul Awal setiap tahun kita akan cuti. Kenapa? Untuk kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kita, sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada 2 perintah, satu perintah daripada manusia dan satu perintah daripada Nabi, kita tinggal hak perintah manusia sebab kita nak buat hak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap seseorang itu beriman sehinggalah aku, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ibu bapanya dan daripada manusia keseluruhannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk kata yang mana satu kecintaan kita, satu perintah daripada orang yang kita cinta. Siapa orang yang kita cinta? Marka kita, tuan-tuan. Nah, hak duduk hidup dengan kita, isteri kita, suami kita. Satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut hak Nabi lagi daripada hak manusia, walaupun kita cinta pada dia. Seorang suami yang larang isteri dia jangan pakai tudung. Bukan tudung saja tak, pakai tudung. Jangan tutup aurat kamu, tunjuklah rambut kamu, free hair. Hak isteri ni kata Nabi larang, Allah Ta'ala larang. Hak mana satu dia nak ikut? Hak Nabi suruh ataupun hak suami suruh. Cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikut hak Nabi suruh. Hak tu sungguh. Hak tu betul. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab tu tuan-tuan, dalam banyak perkara ni, perkara bab kekeluargaan ni adalah suatu bab yang sangat menarik untuk kita bahas. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril minaz zahabi wal fiddah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dihias manusia ni di atas dunia hubbus syahawat, suka kepada syahwat. Tuan-tuan, daripada syahwat kepada suka kepada wanita-wanita, kepada anak-anak pinak dia, kan? Al-malu wal banuna zinatul hayah. Harta dan juga anak pinak dia adalah perhiasan hidup. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak perkara yang ada kaitan dengan kekeluargaan. Nah, kita nak bincang bab ni dalam kitab ni pada malam ni, tuan-tuan. Karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Halal wal Haram fil Islam. Kita sampai kepada ketika berlaku nusyus dan persengketaan. Sebelum ni kita dah tengok dah tentang suami isteri dalam rumah tangga mestilah bersabar menghadapi karenah. Tapi kalaulah sampai satu ketika perbuatan seseorang daripada isterinya, kan,
melakukan satu perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, maka ada cara dia untuk menghadapi atau mengatasi. Nah, baik, kita tengok dalam bab ketika berlaku nusyus dan persengketaan. Qala musannif, lantaran lelaki itu tetap menjadi tuan rumah dan yang berkuasa ke atas kaum keluarga disebabkan hukum pembentukannya, kesediaannya dan kedudukannya di dalam kehidupan, dan lantaran dia telah membayar mas kahwin istrinya, kemudian wajib pula ke atasnya mengeluarkan nafkah, maka tidaklah wajar sekali isteri pula mengabaikan ketaatan kepadanya dan mempersoalkan kekuasaannya. Kelak akan menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga dan akan bergeloralah lautan yang membawa bahtera rumah tangganya sehingga boleh menyebabkan tenggelam ke dalam lautan yang bergelora itu. Hal ini dapat dielakkan sekiranya isteri tetap menganggap suaminya sebagai penguasanya yang tunggal. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lelaki ni dalam rumah tangga dia adalah ketua rumah tangga. Dia adalah ketua rumah tangga dan isteri kena patuh kepada ketua rumah tangga selama mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tu kena ambil kita kata perhatian sungguh-sungguh. Nah, taat selama mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasal apa? Pasal suami ni dia yang mengeluarkan mas kahwin dan memberi nafkah, dan juga kewajipan di atas dia mendidik isteri dia, memberi didikan tentang didikan agama, ilmu fardu ain kepada isteri dia. Wajib dia kena ajar. Kalau dia tak boleh nak ajar, dia kena bawa isteri dia pi belajar ilmu fardu ain ni. Kalau dia tak boleh nak bawa pi belajar, dia kena bagi izin kepada isteri dia untuk pi belajar tentang ilmu fardu ain ni. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian selepas daripada tu, isteri dia melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak. Apa dia? Melawan ketua keluarga ni. Jadi wanita yang macam ni disebut sebagai wanita yang nusyus. Nah, apabila suami melihat pada isterinya ada tanda-tanda nusyus, iaitu enggan mentaatinya dan cuba melanggar perintahnya serta gemar mengangkat dirinya, maka seboleh-bolehnya hendaklah dia membetulkannya dengan cara yang baik sekadar yang termampu. Memulakan dengan bicara yang baik, nasihat dan ingatan yang berkesan, dan membimbingnya secara bijaksana. Sekiranya cara begini tidak berkesan, suami bolehlah memisahkan diri daripada tempat tidurnya sebagai satu usaha untuk membangkitkan naluri kewanitaannya. Moga dia akan terbimbing dan kembali membetulkan kejernihan hati dan fikirannya. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila seseorang isteri dia telah didapati melakukan perkara melanggar perintah, terkeluar daripada ketaatan, apa dia tuan-tuan? Pertama sekali, perempuan dianggap nusyus apabila dengar keluar rumah tanpa izin suami. Keluar rumah tanpa izin suami. Nah, wanita yang macam ni dianggap
dianggap nusyus, telah melakukan perkara yang dilarang. Nah, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ni keluar tanpa izin suami ni adalah perkara-perkara yang termasuk perkara yang nusyus, isteri yang derhaka. Yang kedua, enggan melayan suami. Kita ambil yang pertama dulu. Kalau keluar rumah tanpa izin suami, dia nak keluar, nak pergi kerja, kena minta izin suami tak? Kena minta izin suami. Nah, dan suami kena faham. Nah, isteri dia kerja, jangan kata tak boleh pergi kerja. Kalau tak boleh pergi kerja, kena berhenti ya, kan? Tapi dia pula kata jangan berhenti. Satu lagi di lagu mana? Gelong, kan? Gelong setengah kata. Nah, kerja tak bagi, berhenti kerja pun tak bagi. Itu dia. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nak keluar dari rumah apa pun, ke mana pun, kena minta izin daripada suami. Lah ni mudah, ada WhatsApp, boleh hantar WhatsApp bagi tahu, kan, balik lambat ke apa ke, kan, boleh bagi tahu, tak ada masalah. Nak pergi mana ke, kan. Perkara ni kena ambil perhatian. Kadang-kadang isteri dia pergi kerja, lepas dia pergi kerja tu, balik daripada kerja dia nak pergi beli belah dengan kawan-kawan dia, kan. Nak pergi mana? Nak pergi Maidin ke, kan, nak pergi Tesco ke. Ini bukan tolong iklan kat mereka, kan. Pasal apa? Selalunya hari Jumaat lah, kan. Hari Jumaat. Pasal apa? Suami dia pergi sembahyang. Dia kata tak apa kot, tak kena minta, tetap kena minta. Nah, pasal apa? Lah dah tahu Jumaat awal pula tu. Nah, pukul 1 lebih ya. Dah masuk waktu Zuhur. Habis Jumaat awal, balik rumah tengok air. Mana dia ni? Tak balik-balik lagi ni. Lepas nasi, selalunya balik duk ada dah. Tak tahu loh, telefon duk ada ni. Kok mana? Kok Maidi ni, awaknya. Dah duk main dengan kawan-kawan ni. Saja lepas abang kata ada promosi. Promosi tak promosi ni puak aku lepas kan? Balik Jumaat dah ke? Balik loh, yang aku tak pergi lagi. Apa tengok jam ke berapa? Kan? Lah Jumaat awal lah. Lahok awal. Balik mai, kan? Kena habaq dulu. Pasal apa? Suami tu bagi ke tak bagi, kan? Biasanya bagi tak? Biasanya kita bagi ya, kan? Cuma habaq lah, habaq. Kan? Habaq tu penting. Kita tak tahu nanti pergi mana. Kata kalau jadi apa-apa, tuan-tuan susah tak? Susah tak? Habaq kata pergi kerja ni. Depan habaq kata kena apa ragut ke kat mana-mana. Kata pergi kerja. Awak dah ada sana. Lah kami keluar dengan kawan-kawan pergi mana? Kan? Saja pergi IKEA. Betul tak? Orang perempuan ni depa memang suka. Tak beli barang pun depa suka pergi tengok. Sana lah ni waktu duk Covid. Kan? Gelombang ketiga keempat ni, nak pergi tengok saja boleh, jangan duk pegang. Sat tengok hak nu pegang, tengok hak ni lawa pegang ni. Dosa duk pegang. Pergi tengok nak beli hak mana, pergi ambil tu beli terus. Kan? Harga tak usah tanya, bayar sendiri. Senang kan? Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Kena bagi tahu. Yang pertama, keluar rumah kena izin suami. Kalau kata nak pergi kerja saja. Kerja di mana? Di Bagan. Habaq kata nak pergi kerja. Suami tahu tempat kerja dia di mana? Di Bagan. Lepas pergi Bagan nak pergi mana? Pergi Perai ke? Kan? Kena bagi tahu. Takut jadi apa-apa juga, tuan-tuan. Baik. Keluar rumah tanpa izin suami. Yang kedua ialah enggan melayan suami. Ada hadis sahih, tuan-tuan.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat, fabata qadbana 'alaiha, la'anatahal malaikah hatta tusbiha." Maksudnya, apabila suami mengajak isteri ke tempat tidur bersama-sama, isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dalam perasaan marah, maka malaikat akan melaknat isterinya sampai ke pagi. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan buat main. Kalau tak ada apa-apa alasan lah. Kalau ada alasan yang munasabah, ada alasan yang mengikut syaraknya, dibolehkan. Contohnya kalau dia haid, yang tu syarak bolehkan. Untuk kalau suami dia ajak untuk memberi layanan, maka dia boleh tolak. Pasal apa? Sebab dia dalam keadaan terlarang. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, suami pun kena tahulah kan, isteri terang mana, letih ke tak letih ke apa ke kan. Pasal apa? Suami ni mudah kalau isteri dengar dia marah. Pasal apa? Pasal dia boleh tambah. Kan? Hak tu syok dengar. Pasal apa? Pasal boleh tambah. Hak tu yang syok dengar kan. Berani cakap ya. Kan? Tu dia tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kedua. Dianggap nusyus bila dia enggan melayan suaminya. Itu dia tuan-tuan. Yang ketiga, apabila dia memberi keizinan kepada orang untuk masuk ke rumah dia tanpa izin suami. Izin orang lain, bagi orang lain masuk rumah tanpa izin suami. Tambah pula orang lelaki. Lagi ya. Siapa dia? Kadang-kadang orang hak berniaga, main berniaga. Dia tolak sekat kan. Buh kapek satu. Assalamualaikum kakak. Mula-mula kata Allah ngali kapek ni mai. Kan? Assalamualaikum kakak. Kita Waalaikumsalam. Orang paduk rumah kan. Awaknya ni kita ada baru punya kapek. Tengok dulu. Aku tak mau dah banyak dah. Tak apa, tengok dulu tak apa. Jangan beli. Tengok dulu. Kan? Tak mau dah, ada dah. Tengok saja. Ini baru punya. Ini baru punya. Semalam hari. Jadi ya. Hampa ingat aku mengali kapek lah. Kan? Mula duduk lepok ya. Bagi orang lelaki lain masuk, naik atas rumah pula. Bukan naik, kan? Dia main duduk depan lah, masuk dalam pagar. Tu pun kan? Tanpa izin suami. Marah tak suami? Marah dia pergi ubah masuk. Kan? Bahaya tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Tengok. Lepas tengok kata angkat dulu. Tengok dulu. Esok bayar. Jahanam. Ditinggal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kena ambil perhatian perkara ni. Orang perempuan ambil perhatian. Jangan duk bagi lelaki lain, jangan duk bagi orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin daripada suami. Nampak tak? Tu dia. Kemudian yang keempat, jangan minta sesuatu yang dilarang oleh syarak ataupun benda tu bolehkan oleh syarak tapi dia bantah. Kita ambil contoh. Saya baca dalam beberapa karangan. Contohnya macam suami dia poligami. Dia minta cerai. Sebab apa? Sebab alasan dia suami dia poligami.
Kan? Dia dianggap melakukan perkara yang dilarang. Pasal apa? Pasal poligami boleh tak? Boleh. Cerai boleh tak? Boleh juga kan? Tapi minta cerai sebab poligami boleh tak? Dan kata tak boleh orang lelaki. Kalau ada orang perempuan dia kata boleh lah kot. Pasal apa? Saya tahulah suami saya mampu ke tak mampu. Kan? Kan tak? Sebab apa? Ini dibolehkan syarak. Dia tak boleh minta. Jangan duk minta. Minta dia diceraikan. Bahaya ni tuan-tuan. No? Bahaya. Oleh sebab tu jangan tu dia. Hak ni dia pemarah ni. Bukan marah apa. Janganlah sampai kita melakukan perkara mengharamkan yang dihalalkan oleh syarak. Tu benda tu bahaya, nampak tak? Jangan kita mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh syarak. Baik, kalaulah jadi macam tu, wanita yang nusyus nak buat macam mana? Pertama ialah memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat yang baik. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Bagi nasihat. Macam mana kalau kita tak boleh bagi nasihat? Cari orang lain yang boleh bagi nasihat kepada dia. Kadang-kadang dengar kita dia tak mau. Tapi kalau kawan cakap, dia mau. Suruh kawan dia cakap. Suruh kawan dia bagi nasihat. Kadang-kadang dia tak mau dengar cakap kita. Tapi mak dia boleh dengar cakap. Kita suruh mak dia bagi nasihat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Dan orang lelaki jangan jadi bacul. Yang bacul macam mana? Isteri, kalaulah isteri itu tidak menutup aurat, suami wajib perintah isteri dia menutup aurat. Kalau dia diam, takut dekat bini dia, tuan-tuan, yang dikatakan dayus, takut, pengecut, kan, bacul. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suruhlah dengan cara yang baik. Tutup auratlah dengan sempurna. Nak beli pakaian, belilah pakaian yang sempurna. Kalau dia pakai, aurat dia terjaga, bukan menonjolkan auratnya. Itu dah. Itu dia. Baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Jangan kita jadi dayus, pengecut. Sebab apa? Sebab takut pada bini. Bukan takut kerana dia marah kat kita kerana salah kita. Tak, salah dia marah kat kita. Itu dia. Baik, faham tak tuan-tuan? Dia tak tutup aurat, kita suruh dia tutup aurat, dia pula marah kat kita. Kan? Banyak dah. Jadi kita tengok, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita nak kata lagu mana, tengok tang suami itu bagus, pergi tengok tang bini, macam tak percaya. Macam tak percaya. Ada pilih yang kedua. Apa dia? Memisahkan diri daripada tempat tidur. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Perkara ni ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 sampai ayat 35. Tuan-tuan, kalau dalam kitab ni boleh tengok dalam muka surat 385 ni. Tak apa, kita tengok dulu tuan-tuan. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ada 8 minit lagi tuan. Jika cara begitu masih belum menyedarkannya, kalau pisah tempat tidur, dia tak mau lagi sedap, barulah suami dibolehkan mengajarkannya dengan tangan sambil mengelakkan pukulan yang mencederakan anggota badannya dan menjauhi pukulan di wajahnya. Penawar ini kadangkala berguna kepada sesetengah wanita dan di sesetengah hal dan keadaan dengan batasan yang tertentu pula, iaitu tidaklah sampai melampaui batasan.
Pengertian pukulan ini tidaklah menggunakan kayu atau rotan yang kasar, tetapi daripada jenis apa yang pernah dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pembantunya ketika pembantu itu membuat baginda sallallahu alaihi wasallam marah ketika membuat satu kerja. Baik, kalau dia tak mau dengar juga, bila nasihat tak mau dengar, bisa tempat tidur tak mau dengar, ya, maka syarak membolehkan untuk kita pukul. Tapi pukul ni macam mana? Pukul macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tunjuk. Macam mana Nabi pernah tunjuk? Ya. Satu hari Nabi marah kepada pembantunya. Sebab apa? Pembantu dia tu membuat baginda marah. Ketika membuat satu kerja, dia sebut apa? Laulal qisasu yaumal qiyamati la auja'tuka bihadzas siwaki. Seandainya tiada qisas, yakni hukum balas balik nanti di hari kiamat, tentu aku akan sakitimu dengan kayu siwak ini. Ambil kayu siwak ni. Kalaulah tak ada hukum qisas, aku pukul dengan kayu siwak. Allah kata, kan ada, bukan ada apa pun, kan? Kita kan macam budak, macam anak kita. Mai sini, pegang apa? Kita pegang pensil lah. Meh. Dia takut tak? Dia takut, padahal pensil lah terak mana pun. Tapi nampak kemarahan kita tu. Baik. Nabi SAW sendiri telah menyangkal orang yang suka memukul-mukul dalam sabdanya. Alama yadrib ahadukum imra'atahu darbal abdi wa la'allahu an yujami'aha fi akhir yaum. Maksudnya apa sebabnya seorang kamu suka memukul isterinya seperti memukul seorang hamba, kemudian kemungkinan sekali nanti dia akan menyetubuhi pula di malam hari. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga daripada Bukhari, hampir sama dari segi lafaznya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan khusus kepada orang yang memang suka memukul isteri mereka dengan berkata, la tajiduna ulaika khiyarukum. Kamu tidak menemui mereka itu dalam kumpulan orang-orang yang terbaik di antara kamu. Imam Hafiz Ibn Hajar berkata, ketika menerangkan maksud daripada hadis bahawa orang-orang baik itu tidak suka memukul isterinya, iaitu ini adalah suatu dalil yang kuat bahawa memukul isteri itu dibolehkan secara keseluruhannya, dan pokok yang membolehkan memukul itu hanyalah untuk mengajar isteri apabila mendapati daripadanya suatu kelakuan yang tidak disukai oleh suami, berdasarkan si isteri mentaati suaminya, tetapi jika cukup dengan mengancam atau mengherdik dan sebagainya, maka yang itu lebih utama. Tegasnya, apa sahaja perbuatan yang boleh mengurangkan ketaatan isteri kepada suaminya selain memukul, hendaklah dicoba terlebih dahulu. Ya, buat hal lain dulu daripada pukul ni. Buat hal lain dulu. Tegur dulu, bagi nasihat dulu. Cari orang bagi nasihat pada dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap ni dia tak mau dengar. Boleh jadi hantar gambar hak mana dulu. Kan? Gambar waktu mula kahwin kan, supaya dia ada rasa ambil perhatian terhadap apa yang kita tegur, apa yang kita bagi nasihat pada dia. Ataupun kadang-kala ada stiker-stiker daripada WhatsApp kan, daripada Facebook kan, daripada mana-mana media sosial yang kita boleh kirim hantar supaya dia baca, tuan-tuan. Mungkin ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis daripada ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tuan-tuan, yang boleh kita hantar, kita kirimlah. Ada benda ni, netang ni ada kan? Media sosial ni ada, kita boleh guna untuk dalam kita nak bagi nasihat. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati. Di samping itu berdoalah kepadanya. Supaya kita bahagia. Kalau kita dah bahagia, kita berdoa lagi supaya bahagia itu berkekalan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Seterusnya, dalam permasalahan ini An-Nasa'i mengeluarkan hadis yang diriwayatkannya daripada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana sabdanya, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu wala khadiman qattu wala daraba biyadihi syai'an qattu illa fi sabilillahi aw tuntahaku hurmatullahi fayantaqimu lillahi." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul isterinya ataupun pembantunya sama sekali, dan tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya sesuatu apapun sama sekali kecuali pada jalan Allah Subhanahu wa taala, illa fi sabilillah au tuntahaku hurmatullahi fayantaqimu lillahi, ataupun bila dilanggar larangan Allah lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghukum kerana Allah. Ya, jika semua usaha ni telah dilakukan, dah kita bagi nasihat tak mau dengar, pisah tempat tidur pun tak jadi juga, kemudian kita pukul dengan tujuan mendidik pun tak jadi juga, tetapi masih belum berkesan, tak ada kesan apa, dan ditakuti jurang perselisihan di antaranya dengan isterinya akan berlanjutan, maka ketika itu bolehlah meminta bantuan daripada orang yang terdekat, daripada masyarakat Islam, daripada cerdik pandai, supaya mereka berusaha memperbaiki hubungan di antara keduanya, pi minta nasihat daripada kaunselor, pi dua-dua orang tuan-tuan. Bagaimana kalau kita tengok lah ni pejabat agama dia buat macam tu, bila berlaku saja perselisihan, bagus masalah dalam rumah tangga, depa panggil, bila buat laporan ke pejabat agama, depa panggil bagi nasihat dulu. Mereka patut memilih orang tengah daripada pihak suami dan seorang lagi daripada pihak isteri yang terkenal kebaikannya, agar mereka dapat menyatukan niat dalam menghurai ketegangan antara suami isteri itu dan membetulkan mana-mana yang tidak baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya untuk menyatukan hubungan antara kedua suami isteri itu kembali. Ya, firman Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Maksudnya, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu nasihat mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan untuk mengajar mereka. Kemudian jika mereka taat pada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka latihlah hakam, orang tengah, untuk mendamaikan mereka, seorang dari keluarga lelaki dan seorang lagi dari keluarga perempuan. Jika orang tengah itu, yakni hakam itu, dengan ikhlas bertujuan untuk hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, ya, itu masalah macam mana menyelesaikan masalah nusyuz. Nah, nanti kita pergi pula tengok permasalahan talak. Nah, talak ni macam mana? Ya, talak orang Yahudi, orang Nasrani pun ada juga talak berlaku. Ya, dan bagaimana konsep talak dalam Islam. Ya, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ni kita dapat sedikit pencerahan. Ya, dah masuk waktu solat bagi kawasan Padang Serai dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
Jadi cukup sekadar tu pada malam ni kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.